Perjanjian Ibrahim dan Janji Tanah. Perjanjian Ibrahim telah lama menjadi asas perbincangan teologi dalam kalangan Yahudi, Kristian dan Muslim. Dalam tradisi Yahudi Kristian, Ishak dikenal pasti sebagai pewaris utama perjanjian itu, sementara sebahagian besar sarjana Islam berpendapat bahawa penggenapan perjanjian tersebut berlaku melalui Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran ini menekankan dua elemen utama. Warisan tanah yang terbentang dari Sungai Mesir, umumnya dikenal pasti dengan Sungai Nil, hingga ke Sungai Furat yang agung, dan berkat sejagat yang dijanjikan melalui keturunan Ibrahim yang difahami akhirnya direalisasikan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dianggap sebagai agama Ibrahim yang dipulihkan. 1. Janji tanah. Dalam kitab Kejadian, pasal ayat 18, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Kepada keturunanmu, aku telah memberikan tanah ini dari Sungai Mesir hingga ke sungai yang besar, yaitu Sungai Furat." Sarjana Islam yang berpegang pada pandangan penggenapan melalui Ismail menafsirkan janji ini sebagai merujuk kepada keturunan Ismail, bukan Ishak. Mereka menekankan bahawa Ismail sebagai anak sulung Ibrahim telah diberkati oleh Tuhan, kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, untuk menjadi bangsa yang besar. Mereka berhujah bahawa janji tanah ini dizahirkan dalam sejarah melalui tersebarnya tamadun Islam dari Afrika Utara sepanjang Sungai Nil, merentasi semenanjung Arab dan meluas ke kawasan berhampiran Sungai Furat. Realiti geografi ini, menurut mereka, bukanlah kebetulan, sebaliknya tanda nyata penggenapan perjanjian melalui keturunan Ismail. 2. Berkat kepada semua bangsa. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 dan pasal 22 ayat 18, Tuhan menyatakan bahawa melalui keturunan Abraham, segala bangsa di bumi akan diberkati. Tafsiran Islam melihat berkat tertinggi ini terjelma dalam diri Muhammad, keturunan langsung Ismail, yang misinya tidak terbatas kepada satu kaum sahaja, tetapi bersifat sejagat. Al-Quran menggemakan hal ini dalam surah Al-Anbiya ayat 107. "Dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Dari perspektif ini, Islam bukanlah agama baharu, tetapi pemulihan tauhid asli Ibrahim, bebas daripada sifat kesukuan yang kadangkala dikaitkan dengan identiti Israel kemudian. Penyebaran global Islam, kod moralnya, dan mesej penyatuannya dilihat sebagai penggenapan janji Tuhan tentang berkat sejagat. 3. Pengorbanan Ismail. Persoalan mengenai anak, manakah yang diperintahkan Tuhan kepada Ibrahim untuk dikorbankan menjadi inti perbezaan teologi. Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 99 hingga 113, menceritakan peristiwa itu tanpa menamakan anak tersebut pada awalnya, namun urutan ayat meletakkan pengumuman kelahiran Ishak selepas peristiwa pengorbanan, yang menunjukkan bahawa Ismail lah anak yang dipersembahkan. Pendukung pandangan ini menegaskan bahawa peranan Ismail dalam ujian tersebut menandakan pengesahan ilahi terhadap kedudukannya sebagai pewaris terpilih perjanjian itu. Mereka berpendapat bahawa pengalihan kepada Ishak dalam kitab Ibrani merupakan perubahan kemudian oleh jurutulis Israel bagi mengukuhkan tuntutan bangsa mereka terhadap janji perjanjian. 4. Perubahan kitab dan identiti perjanjian. Mereka yang berpegang pada pandangan Ismaili berhujah bahawa jurutulis Israel purba telah membingkaikan semula naratif sejarah tertentu untuk menegaskan tuntutan eksklusif Israel terhadap janji Tuhan. Dalam pemahaman mereka, penekanan Taurat terhadap Ishak sebagai anak perjanjian berfungsi menyelaraskan perjanjian dengan bangsa Israel, manakala Al-Quran memulihkan kebenaran asal tentang peranan Ismail. 5. Perjanjian Sinai, perjanjian yang berasingan. Perjanjian Sinai
yang diberikan berabad-abad selepas Ibrahim dibuat khusus untuk bangsa Israel. Ia merangkumi rangka kerja, undang-undang dan moral yang terperinci mengikat komuniti Israel kepada Tuhan melalui hukum dan ritual. Tidak seperti perjanjian Ibrahim yang menurut sarjana Islam bersifat sejagat dan tanpa syarat, perjanjian Sinai bersifat bersyarat, memerlukan ketaatan untuk mengekalkan keredaan Tuhan. Perbezaan ini menguatkan pandangan bahawa janji tanah dan berkat sejagat bukanlah milik perjanjian Sinai, tetapi milik perjanjian Ibrahim, dan oleh itu, menurut tafsiran ini, kepada keturunan Ismail. Kesimpulan, dalam kerangka tafsiran ini, para pengikut Muhammad SAW dilihat sebagai pewaris sebenar perjanjian Ibrahim, pemegang janji ilahi terhadap tanah dari Nil hingga Furat, serta pembawa berkat sejagat yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun dahulu. Islam sebagai agama Ibrahim yang dipulihkan, menegaskan kembali tauhid asal, mesej inklusif kepada semua bangsa, dan takdir geografi yang ditetapkan dalam janji kuno Tuhan. Jauh daripada sekadar perdebatan teologi, pemahaman ini membentuk cara jutaan manusia melihat sejarah, identiti dan tujuan ilahi dengan menyaksikan penyebaran Islam bukan sebagai kebetulan sejarah tetapi sebagai penggenapan langsung perjanjian Tuhan dengan Ibrahim melalui Ismail.